Najib atau Tun M yang sebenarnya mahu jadi PM. Aziz kecam Mahathir selepas dituduh penyangak tabung haji. Tuduh orang lain mencuri tapi anak sendiri kaya. Tun M pernah ditawar penasihat Kerajaan Perikatan Nasional. I think he wants to become the Prime Minister again. Najib Razak akan mahu menjadi Perdana Menteri sekali lagi sekiranya beliau dibebaskan minggu depan atas tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan SRC International Sdn Bhd, kata bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Jika dia didapati tak bersalah, saya fikir dia akan mahu jadi Perdana Menteri lagi. Tetapi jika dia kalah di mahkamah, sudah tentu dia hilang kelayakan. Mahathir dilaporkan berkata kepada The Malaysian Insight. Beliau menjawab pertanyaan apakah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan dicalonkan sebagai Perdana Menteri oleh Perikatan Nasional pada pilihan raya umum akan datang. Terdapat spekulasi bahawa Muhyiddin mungkin meminta pilihan raya diadakan segera pada tahun ini kerana ingin mendapat mandat daripada rakyat. Bagaimanapun, Mahathir berkata, Bersatu yang kini berada di bawah kawalan Muhyiddin akan menghadapi tentangan dari rakan gabungannya iaitu UMNO. Umumnya ahli UMNO merasakan yang UMNO perlu menerajui kerana mereka ada sokongan. Hakikatnya, mereka sudah beritahu Bersatu yang walaupun mereka dalam Perikatan Nasional sekarang, mereka masih mahu bertanding lawan Bersatu pada pilihan raya akan datang. UMNO percaya ia adalah parti terbesar dalam Perikatan Nasional dan mereka mahu pegang tunjang kuasa, katanya yang juga bekas Presiden UMNO itu. Barisan Nasional ketika ini mempunyai jumlah anggota parlimen tertinggi dalam gabungan Perikatan Nasional dengan 42 anggota parlimen, diikuti oleh Bersatu 31, PAS 18 dan GPS 18. Bersatu juga baru-baru ini memecat anggota Parlimen Seri Gading Syahrudin Saleh dari parti itu kerana duduk bersama blok pembangkang di Dewan Rakyat. Ini bererti hanya tinggal 6 anggota parlimen yang menang di bawah tiket Pakatan Harapan pada tahun 2018, sementara 15 yang lain adalah bekas anggota Parlimen UMNO yang melompat ke parti itu selepas pilihan raya ke-14, sementara 10 lagi adalah bekas anggota Parlimen PKR yang berpaling tadah dari PKR untuk bersama Kerajaan Perikatan Nasional. Mahathir berkata, kedudukan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri tidak selamat kerana Perikatan Nasional hanya mendapat sokongan 113 daripada 222 anggota parlimen seperti yang ditunjukkan di Dewan Rakyat minggu lalu. Disebabkan itu, dia cuba terus berkuasa dengan menggunakan pelbagai kaedah yang sangat tidak demokratik. Ini termasuklah menggunakan tekanan ke atas partinya sendiri untuk menyokongnya, malah menggunakan wang untuk meraih sokongan orang. Tetapi kami merasakan kita perlu kembali keputusan asal rakyat, iaitu Pakatan Harapan adalah pilihan rakyat. Jadi kami merasakan bila sudah disokong rakyat, kami perlu kekalkan sokongan dengan kembali menjadi kerajaan, kata Dr. Mahathir. Bekas pengerusi Bersatu itu juga berkata, Perikatan Nasional bukanlah gabungan kerjasama politik yang baik. Pertama sekali, sebenarnya tiada pun perikatan. Ada perbincangan diketuai Muhyiddin, kemudian Perikatan Nasional wujud. Tetapi ia tak pernah didaftarkan. Ia tiada pejabat. Ia hanya ada dalam fikiran orang tertentu. Hanya Muhyiddin beri tanggapan wujudnya perikatan. Saya beritahu dia, jika dia sertai mereka, dia akan bekerja dengan kleptokrat dari UMNO. Saya tak bersedia buat begitu dan saya tak boleh terima UMNO semuanya. Tetapi Muhyiddin kata dia sedia bekerja dengan Najib dan begitulah bagaimana dia jadi ketua mereka dan akhirnya jadi Perdana Menteri. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali akan menyampaikan keputusan berhubung kes SRC International membabitkan Najib pada pukul 10 pagi 28 Julai ini. Najib didakwa di mahkamah berkaitan dana 42 juta ringgit dari SRC International yang sebelumnya merupakan anak syarikat 1MDB sebelum diserap ke Kementerian Keuangan diperbadankan pada tahun 2012. Najib dituduh menyalahgunakan kuasanya untuk menerima 42 juta ringgit tersebut sebagai balasan kepada jaminan kerajaan berhubung pinjaman 4 bilion ringgit kumpulan wang persaraan diperbadankan atau KWAP kepada SRC International. Beliau juga didakwa dengan 3 tuduhan pecah amanah atas wang yang dimasukkan ke akaun bank pribadinya dalam 3 peringkat dan 3 tuduhan melanggar undang-undang
pengubahan wang haram. Dalam pada itu, bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam satu kenyataan di Facebook menyindir kenyataan Mahathir yang mendakwa bahawa beliau mahu menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Yang jadi Perdana Menteri ke-7 selepas jadi Perdana Menteri ke-4, dia. Yang mahu jadi Perdana Menteri ke-8, dia. Yang umum dan jelajah blackout satu negara mahu jadi calon Perdana Menteri ke-9, dia. Yang dia tuduh mahu jadi Perdana Menteri, saya. Pelik betul individu ini, sindir Najib. Tidak ada satu kes pun dituduh atas tabung haji sampai 2 tahun 2 bulan ni. Ahli Parlimen Baling Abdul Aziz Rahim membidas Dr. Mahathir Mohamad, Ahli Parlimen Langkawi bebas kerana mendakwa beliau mencuri dana tabung haji tetapi tidak pernah didakwa ketika pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan. Untuk maklumat YB Langkawi, saya tidak ada satu kes pun dituduh atas tabung haji. Satu kes pun tidak ada. Go check the facts sir. YB Langkawi waktu duduk di sana tunjuk kat muka saya. Itulah dia, penyamun, penyanggak tabung haji ada di sini. Tapi hakikatnya saya tidak pernah ada sebarang tuduhan. Katanya ketika membahaskan titah yang di-Pertuan Agong di Dewan Rakyat, Abdul Aziz mengecam Mahathir setelah bekas Perdana Menteri itu cuba mencelah dan meminta laluan. Datuk Seri Abdul Aziz Rahim dengan tegas menjelaskan dirinya tidak pernah mempunyai sebarang tuduhan di mahkamah membabitkan kes tabung haji. Terdahulu, Mahathir yang juga ahli Parlimen Langkawi bangkit mencelah dengan mengatakan Dewan Rakyat bukan mahkamah untuk Abdul Aziz membuat penjelasan berhubung tuduhan ke atas dirinya. Sementara itu, dalam sesi perbahasan sama, Abdul Aziz turut menggesa kerajaan segera menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja atau RCI berhubung dakwaan penyelewengan dalam tabung haji. Katanya, kerajaan di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu menubuhkan RCI itu bagi memastikan kebenaran di sebalik skandal. Saya ingin mengusulkan supaya ada satu RCI ditubuhkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional di bawah paguh Muhyiddin bagi mencari kebenaran di sebalik satu skandal yang amat memilukan orang Islam ini. Sekiranya ia ditubuhkan, saya sendiri menawarkan diri untuk disiasat bagi memberi kerjasama bagi membuktikan kebenaran dan hakikat sebenar dalam institusi tabung haji hari ini, tegasnya. Dalam perkembangan berkaitan, Abdul Aziz mendedahkan berhubung keputusan kerajaan terdahulu di bawah Pakatan Harapan melantik urus harta jemaah Sendian Berhad atau UJSB yang mempunyai modal berbayar hanya RM1 untuk menstruktur semula lembaga tabung haji. Bekas pengerusi tabung haji tersebut berkata, maklumat itu baru saja diperolehnya hasil carian dalam sistem Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau SSM. Beliau seterusnya mempersoalkan keupayaan UJSB yang pernah menerima suntikan dana RM19.1 bilion untuk menyelesaikan masalah kewangan tabung haji yang didakwa kononnya melibatkan nilai RM29 bilion. Setakat hari ini, syarikat ini telah mengambil alih aset-aset ini sampai hari ini hanya membayar RM100 juta sahaja, tambahnya. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menuduh orang lain mencuri, tetapi yang kaya berbilion-bilion adalah anaknya sendiri, kata Najib Razak secara sinis dalam satu hantaran di Facebooknya. Pagi-pagi lagi dah start mula. Tak habis-habis dia, Mahathir ini, berderet-deret ciapan tweetnya. Paling pelik ialah dia asyik tuduh orang lain mencuri, tapi yang kaya berbilion-bilion pula ialah anak-anak dia. Satu keluarga, termasuk cucu cicit, kesana ke sini pakai private jet, tulis Najib menjawab kritikan terbaru Mahathir di media sosial. Najib turut memuat naik tangkapan layar ciapan Mahathir di Facebooknya. Sebelumnya dalam satu catatan di Facebooknya, Mahathir mengulas mengenai norma baru yang mana pencuri kini diangkat sebagai pemimpin. Sekarang penilaian kita terhadap pencurian sudah berubah. Jika pencuri menjadi pengetua kita kerana dia bos kita, pencurian olehnya boleh diterima. Kita tidak perlu malu jika bos kita mencuri. Kita laungkan slogan, malu apa? Dia bos kita. Ini sudah jadi norma baru kita. Katanya, bosku akan memimpin kerajaan Melayu Islam. Mengikut norma lama, pencuri tidak layak jadi pemimpin kerajaan Melayu Islam. Kerajaan tidak Islam pun tidak terima pencuri untuk memimpin, tulis Mahathir di Facebooknya. Dalam wawancara bersama sebuah portal berita, Mahathir mendakwa Najib mahu menjadi Perdana Menteri sekali lagi sekiranya dia dibebaskan minggu depan atas tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan dengan SRC International Sendian Berhad. Sekiranya dia Najib didapati tidak bersalah, saya fikir dia akan mahu menjadi Perdana Menteri lagi, kata Mahathir. Mengulas mengenai dakwaan itu, Najib yang juga bekas Perdana Menteri ke-6 menyifatkan bekas bosnya itu sebagai seorang yang pelik,
apabila menuduhnya mahu kembali menjadi Perdana Menteri. Yang jadi Perdana Menteri ke-7 selepas jadi Perdana Menteri ke-4, dia. Yang mahu jadi Perdana Menteri ke-8, dia. Yang umum dan jelajah blackout satu negara, mahu jadi calon Perdana Menteri ke-9, dia. Yang dia tuduh mahu jadi Perdana Menteri, saya. Pelik betul individu ini, tulis Najib di media sosialnya. Kerajaan Perikatan Nasional daripada awal memang telah menawarkan atau memujuk Dr. Mahathir hingga sekarang. Kerajaan Perikatan Nasional pernah menawarkan jawatan penasihat dan Menteri Kanan Kerajaan kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata, tawaran kepada bekas pengerusi Pakatan Harapan itu dibuat di peringkat awal penubuhan kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerajaan Perikatan Nasional daripada awal memujuk Dr. Mahathir sehingga sekarang untuk bersama blok kita untuk jadi Menteri Kanan kepada kerajaan yang ada. Dan juga Kerajaan Perikatan Nasional maklum tentang Dr. Mahathir yang sangat komited tentang APEC. Dan sebelum pandemik COVID-19, kita kata Dr. Mahathir boleh memberi laluan kepada beliau untuk memimpin persidangan itu. Tapi APEC sudah dibuat dalam persidangan maya, jadi ia tidak berbangkit lagi. Kita memang berjumpa dengan Dr. Mahathir untuk bersama kita sebagai penasihat dan Menteri Kanan kepada kerajaan, katanya dalam sidang media selepas lawatan turun padang ke sekolah kebangsaan Ampang Campuran. Turut hadir adalah Ahli Dewan Undangan Negeri Lembah Jaya, Hadiza Muhammad Talha. Ditanya mengenai reaksi Mahathir, Zuraida berkata, itu kena tanya Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dr. Mahathir kini berada di blok pembangkang bersama 4 lagi ahli parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu yang digugurkan pada 10 Julai lalu. Selain Dr. Mahathir selaku ahli parlimen Langkawi, 5 ahli parlimen lain ialah ahli parlimen Jelun, Datuk Seri Mukris Mahathir, ahli parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, ahli parlimen Simpang Renggam, Dr. Mazli Malik, ahli parlimen Kubang Pasu, Datuk Amiruddin Hamzah serta ahli parlimen Seri Gading, Datuk Dr. Syahrudin Saleh. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan Mesyuarat Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC yang dimulakan di peringkat pegawai kanan telah diadakan secara maya dengan Malaysia bertindak sebagai pengerusi pada 28 Mei lalu. Mesyuarat Pegawai Kanan Luar Biasa secara maya atau VESOM Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC kali pertama selama 4 jam mulai jam 7 malam waktu Malaysia itu diadakan bagi membincangkan pandemik COVID-19. Mesyuarat yang disertai kesemua 21 ekonomi APEC daripada 8 zon waktu yang berbeza itu berlangsung menerusi platform maya tunggal. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.